Cara untuk selamat dari fitnah Dajjal ya. Cara dari fitnah Dajjal ya, kena jadi ahli lah senantiasa. Kena dapat pandang satu perkara dengan hakikat. Itu kita bilang ni bulan puasa ni bulan training hakikat. Hakikat tu apa ya? Hakikat tu maknanya real. Kita ulang lagi ya. Hakikat maknanya real. Hakikat tu maknanya benar. Itu hakikat. Itu namanya hakikat. Kek ni nampak cantik tapi hakikatnya ada racun. Itu hakikat. Real. Sebetulnya ada racun. Rumah ni nampak lawa tapi sebetulnya rumah rampasan. Itu hakikat. Dia rumah kat, kalau itu haram saya tak nak masuk pun. Kalau rumah ni rumah curi, rumah rampas, umpamanya itu hakikat. Itu namanya hakikat ya. Hakikat tu real. Lawan hakikat ialah palsu, tidak betul. Itu lawan hakikat, tidak palsu. Jadi dalam bulan puasa kita ni Allah Ta'ala nak menjadikan kita dapat faham hakikat. Orang yang kalau dapat faham hakikat, dia dapat faham sebenarnya. Orang faham hakikat pada kita, orang-orang awam yang rendah gini, pada kita orang yang faham hakikat, pada kita mereka terbalik. Sebetulnya mereka yang real, kita yang terbalik. Yang real tu apa? Itulah orang faham hakikat. Kalau sakit, suka. Alhamdulillah aku sakit, Alhamdulillah dah 14 hari sakit, syukur, Alhamdulillah. Dah 14 tahun sakit, Alhamdulillah. Satu nikmat dari Allah Ta'ala. Kita bilang terbalik, orang sakit kok suka. Miskin, Alhamdulillah, ini syiar orang saleh, syiar para Nabi. Sakit, suka, miskin, suka. Orang kutuk sama dia. Nikmat daripada Allah Ta'ala. Sakit, pedih sikit, tahan. Tapi ini nikmat ni, orang kutuk dia. Orang puji sama dia, Allah punya resah, punya gelisah. Itu orang tahu hakikat. Pada kita terbalik tak? Pada kita terbalikkan. Sebetulnya kita yang terbalik, mereka yang betul. Mereka yang betul lah. Suka harta, itu tak betul. Tak suka harta itu yang betul. Tak suka sakit, itu tak betul. Suka sakit itu yang betul. Allah. Jadi dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala sekarang kita sudah 11 bulan kita terbalik. Dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala menebalikkan kita biar kita nampak tahu hakikat. Lepas tu kita balikkan sistem kita dalam bulan puasa. Benda boleh makan, tak boleh makan. Patut tidur, suruh bangun baca Quran. Begitu ya. Boleh minum, boleh bersama dengan isteri. Halal jadi haram dalam bulan puasa. Semua terbalik. Tengah lapar, patut buka, makanlah kamu 3 pinggan setengah untuk menampung kelaparanmu. Patutnya begitu ya. Bahkan disuruh galakkan makan kurang. Tengah lapar suruh makan kurang. Tengah haus disuruh minum kurang. Subhanallah. Terbalik tak? Terbalik. Sebetulnya kita selama 11 bulan sudah terbalik. Maka dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala nak menebalikkan kita biar kita dapat faham hakikat. Biar kita dapat faham hakikat. Maka dalam bulan puasa jangan kita sebalik pun nak menebalikkan balik semula kepada keadaan kita yang terbalik. Makan semau-maunya, tengok TV semau-maunya, bual semau-maunya. Itu bermakna kau suka jadi orang yang terbalik. Terbalik kod orang bilang. Kenapa kalau terbalik ada kodnya ya? Sebab kaki kod tu dah smart tau. Tapi kalau terbalik tak guna walau kod sekalipun. Sebab tu orang bilang, dia ni terbalik kod. Daripada zaman dulu orang kalau pakai kod kan, orang dulu pakai kod kan. Okay, terbalik. Dia tak pakai kod, asal tak terbalik. Tak guna pakai kod tapi terbalik. Baru dia ni terbalik kod. Jadi kita dah terbalik kod selama ini. Kita dah terbalik kod. Maka kita bulan puasa Allah Ta'ala menebalikkan kita biar kita nampak real. Biar kita nampak real. Kita pula seboleh-boleh nak menebalikkan diri kita. Tahan lapar. Allah dah terbalikkan kita sama berapa belas jam. Kita tahan lapar. Maghrib aja kita terbalikkan semula dengan makan banyak-banyak. Malam kita terbalikkan semula dengan tengok TV, dengan dengar radio. Tak sempat malam, siang pun kita dah terbalikkan diri kita. Jangan. Nanti pasal lama-lamanya kau rasa jadi orang terbalik. Nak tahu apa selamat daripada fitnah Dajjal, kau kena dapat pandang dengan cara terbalik. Kena dapat pandang dengan cara terbalik, secara hakikat. Yang dia bilang, anda miskin. Kau bilang aku miskin? Kaya kau miskin sekian. Kau bilang yang kau sebut tu aku bukan miskin. Kaya. Itu setakat yang kau suruh aku capai itu bukan mengeluarkan miskin. Itu temahak tu namanya. Anda sakit. Siapa bilang aku sakit? Aku kalau sakit kena tayamum. Aku tak sakit. Anda bohongkan aku. Anda bohongkan aku. Sedangkan itu terbalik. Kena pandang hakikat. Kena pandang hakikat. Anda bahaya. Siapa bilang aku bahaya? Aku tak ada bahaya. Tuhan aku ada memelihara aku. Bahaya kalau iman aku jatuh. Bahaya kalau iman aku rendah. Bahaya kalau aku tak ibadat. Itu bahaya. Macam mana pula anda boleh bilang aku bahaya? Itu kita kena faham hakikat. Kalau kita faham hakikat, apa yang dicakap semuanya kita tahu tidak bagus. Macam doktor tahu hakikat kesihatan. Kek yang enak, kuah yang berlemak bersantan. Pada kita enak biar bagus, kuah santan biar pekat. Doktor tahu hakikat. Jangan.
Kita kena jadi begitu. Dalam dunia, hal-hal dunia kita kena jadi. Yang mewah, yang kaya semua tu, jangan. Barulah kita menjadi healthy, sihat imannya, ya. Kena dapat pandang dengan pandangan yang hakiki, yang sebenarnya. Yang biarlah orang bilang kita terbalik, sebetulnya mereka yang terbalik, ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita beberapa cara yang perlu diikuti supaya kita dapat selamat dari fitnah Dajjal ini. Cara-cara itu ialah memahami bahawa Dajjal itu adalah pendusta dan pembohong serta mempunyai beberapa kelemahan yang jelas sekali. Dia sendiri lembik, dia sendiri nak selamatkan orang, kau tengok dia sihat ke tidak? Dia penuh dengan kekurangan. Orang hakikat nampak Dajjal yang dibilang, saya boleh atur anda punya ekonomi, saya boleh atur anda punya kesihatan, saya boleh atur kau sendiri tak teratur. Ibaratlah kita bilang, kita nampak satu orang Abang Pit. Tu Abang Pit. Abang Pit tu sama Mak Dian dia sepupu, lebih kurang. Dengan terhoyang-hayang, dengan cengkung yang kurus. Pak Haji, saya aturkan Pak Haji punya niaga nak, Pak Haji gitu. Kau suka tak agaknya? Kau masuk pusat pemilihan dulu, baru nak tolong aturkan orang. Aku kalau boleh, aku nak atur kau. Begitu ya. Kau pandang Dajjal macam Abang Pit. Tu Abang Pit. Abang Pit tu dengan Mak Dian sepupu lebih kurang. Begitu samanya. Kau pandang Dajjal, apa punya orang ni? Kita dah okey dia nak aturkannya dia. Nombor satu, dia bohong. Dia bilangnya kita, awak tak sihat. Dia bilangnya kita, awak miskin. Dia bilang kita, awak tak kaya. Dia bilangnya kita, awak lapar. Pembohong aku punya diri. Aku tahulah. Lapar tak lapar, miskin tak miskin, sihat tak sihat. Kau pula ni yang bilang aku begitu. Mesti ada kerenahnya. Kau kena pandang bahawasanya dia sendiri lemah. Mana nak tahu dia lemah? Tapi dia dengan nektainya, dia dengan apa? Skop doktornya. Macam mana kata? Palsu. Kau kena dapat pandang palsu tak palsunya. Nombor satu, nak pandang palsu tak palsu, kau kena kenal diri kau lah. Diri kau sakit tak sakit, diri kau lapar tak lapar, diri kau miskin tak miskin. Kalau kau diri kau dah okey semua, orang cakap kau tahu ini mesti palsu, bohong. Kecuali memang diri kau sakit, diri kau menggeletar, diri kau memang lapar, diri kau memang rumah dah setengah nak roboh umpamanya. Kau kena pakai kayu ukur Islam. Kau tahu yang dia ni nombor satu, kau kena tengok diri kau okey tak okey. Kemudian kau tengok dia yang juru nasihatmu itu. Okey ke tak okey? Okey tak? Dia tak okey. Tak okey. Dia tak okey. Dia tak okey. Kemudian benda yang disyorkan bagi kau okey tak? Mungkin pertama kali kita tertipu. Ya tak, ya. Dia aturkan ekonomi kita. Nampaknya macam bagus, ya. Sekali makin aku ikut engkau, aku makin ranap. Makin tak bagus. Makin jadi miskin. Makin bawa ke depan perdana. Terus tarik handbrake, U-turn. Jangan ikut dia. Jangan jadi bodoh. Dia kasih cadang persatu, kau ikut. Cadang 2 ikut. Cadang 3 ikut. Cadang 15 ikut. Cadang sampai 20 kau ikut. Kau kena kenal diri kau okey tak okey. Kayu ukur Tuhanmu. Kemudian kau tengok yang datang kepada kau tu okey ke tak okey. Kayu ukur Tuhanmu. Kau nampak dirimu masih jauh okey. Dan kau nampak cadang yang diberi itu semuanya tidak okey, datang pada orang tak okey. Reject, terus reject. Reject. Habis semua orang ikut, buli. Habis kalau tak ikut, payah. Siapa boleh kita payah? Dunia memang tempat payah. Kalau payah pun dunia memang tempat payah. Dunia memang tempat payah. Begitu, ya. Kena faham bahawasanya dia itu adalah lemah, ya, dan dia pembohong. Dia pembohong. Jahat tau. Orang sihat-sihat, dia bilang sakit, makan ubat dia makin jadi lumpuh. Contohlah, ya. Orang okey, dia bilang kau lapar. Makin ikut cara pemakanan dia, makin kau kebuluh. Allah. Orang ekonomi bagus, ikut cadangan dia, makin jadi papa kedana sana sini semuanya tu, ya. Kelemahan dan jelas sekali di antaranya ialah buta mata sebelah kanan. Seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu dia dapat menghindarkan cacat yang jelas terdapat di mukanya itu. Dajjal takut kalau ada orang yang sempat memerhatikan kekurangannya ini. Oleh kerana itu, apabila selesai memfitnah orang di satu tempat, dia akan segera lari dari tempat situ. Dia takut kalau ada orang yang meneliti keaibannya. Dia tahu dia kelemahan, dia tahu dia bikin itu. Sebab itu dia tukar. Salah satu sistem dia punya cara ialah tak kekal. Dia suka tukar. Nanti orang dapat kesan, Tuan, awak punya cara gini membuat kita susah begini. Saya ada cara lain. Sekejap tukar lain.
fasa 1, fasa 2, fasa 7, fasa 18, fasa apa. Tukar. Orang belum dapat detect. Nanti orang berasa, ikut yang ini punya nasihat dia, makin teruk lah, makin begitulah. Bukan. Kita ada fasa lain. Ini dah berpindah fasa ni. Pindah. Sebab dia orang dapat kesan dia. Nanti orang nak tak ikut macam mana? Balik back to square one. Macam mana kau kena tipu pada fasa pertama, kau kena tipu fasa kedua, kena tipu fasa ketiga. Dia tukar. Orang salih tukar keadaan, takut kena terkam dengan riak, takut kena terkam dengan ujub. Tukar. Every time sebagai baru. Mereka pun pakai taktik tu. Dia tukar. Takut orang kesan. Orang dapat detect dia punya salah, sebab tu dia tukar. Takut orang dapat cam muka dia. Takut orang dapat tahu tipu daya dia. Begitu ya, dia tukar. Sama dengan cerita yang kita tengok. Mari kita lihat siapa yang kena. Nombor dua siapa punya? Boleh buka berapa kali? 3 kali. Lebih daripada 3 kali, guru saya tak kasih. Itulah contohnya begitu ya. Menipu orang, sekejap dia tukar pasal sana, tukar sini. Tukar. Sistemnya tak ada tetap. Tapi semua dalam satu rangkaian tipu namanya, palsu namanya. Tukar, sistemnya tak ada tetap. Sekejap kok tukar. Dia tahu, takut orang dapat detect. Orang perasaan aja, kita boleh tukar. Kita tukar. Begitu. Kau tengok dia kasih satu cara, orang kok makin lapar. Ada tahan dia tukar, kasih makan kan kenyangkan, padahal dia bohong palsu. Dia tukar cara lain kalau dia lapar daripada dulu lagi nanti. Cuma begitu ya. Tukar sistemnya, dia tukar. Dia orang tak boleh detect. Kau dari awal kau detect dia. Dia tukar macam mana, dia pindah keadaan apa sekalipun, kau tahu ini penipu juga. Penipu juga. Dia tukar macam-macam cara. Taktiknya berpindah-pindah. Pindah bukan hanya dia ni pindah physically. Sekejap balik raja. Sekejap pergi ke Muar. Sekejap pergi ke Melaka. Sekejap pergi ke Pahang. Sekejap pergi ke sana. Sekejap ke sini. Bukan itu saja. Yang diterapkannya pun berfasa-fasa. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap itu. Orang tengok macam mempesona. Tahap 1 orang boleh rasa, loh, kok sempit. Loh, kok lapar. Loh, kok susah. Loh, kok sakit. Kita ada tahap kedua. Orang pun suka nak ikut. Makin teruk. Satu pun kau jangan pegang. Dia bertukar. Macam mana orang boleh tahu ya? Allah beri ilham kepada umat ini, tak boleh dibohong. Selagi masa ada orang saleh belaka, orang saleh ni boleh detect segala kesalahan dalam diri dia pun dia boleh detect ini daripada yang datang daripada luar. Allah rahmati orang saleh, walaupun dia tak tahu plan mereka, walaupun tak pernah faham pun, dia tahu ini bohong palsu. Pasal apa? Ada pegangan. Pegangannya iman, pegangannya sunnah Rasulullah, pegangannya kekayaan tu macam mana, pegangannya tu kesihatan tu macam mana, pegangannya tu makanan macam mana, pegangannya tu keperluan tu macam mana. Yang kau bawa semua jauh daripada keperluan. Semuanya begitu ya. Ada pegangan. Yang tak ada pegangan pada Rasulullah. Pegangannya hanya dunia, harta dunia, kenyang dunia, mewah dunia. Maka sangat-sangat rasa tergugat apabila dia bilang anda punya dunia terganggu. Kalau orang tak ada dunia, memang tidak heran sama-sama dia sekali. Ya, baik. Kedua, ada tertulis di dahinya perkataan kafara, kafir, yang berarti dia adalah seorang yang kafir. Tulisan ini akan dapat dibaca oleh setiap Muslim, baik yang boleh membaca atau tidak. Jadi orang Islam tidak perlu terpedaya dengan godaannya. Apakah lagi hendak mengatakan dia sebagai Tuhan. Dia ada brand lah. Brand. Lepas itu dari sekarang kena faham tengok brand tuan-tuan ya. Kena faham tengok logo ya. Kan selalu kita bilang, kalau kau nak pergi kedai, sebagai orang Islam, kau kena cek barang yang ada cap halal. Betul tak? Kau kena ada tengok barang yang ada cap halal. Dan nama orang mukmin tidak mesti kena cari benda yang ada cap halal sebagai cap. Asal tak ada cap haram kau boleh makan. Adalah tertera di situ cap halal dengan besar dan jelas. Walaupun tidak ada mana-mana cap. Asalkan tidak ada cap haram. Ini contoh ya. Ada tak benda yang tak payah cap halal, kau beli kedai Cina tak payah cap halal. Kau makan sepuas-puasnya. Saya kadang-kadang saya pergi masuk kedai Cina, saya beli makanan. Walau tak ada cap halal.
Saya beli makanan, balik terus saya makan. Tak tanpa ragu. Bismillah lagi. Allah barik lana fima razaqtana lagi. Kedai Cina tak ada cap halal saya makan makanan. Buah mangga. Buah mangga tu kan kena beli kedai Cina. Kan makanan. Ada cap halal tak? Tak ada cap halal. Tapi ada cap haram tak? Tak ada cap haram. Asal tak ada cap haram, kau yang nama orang mukmin kena pandai tengok benda tak mesti ada cap halal je kau nampak halal aja kau makan. Yang ada cap halal tapi cap halal palsu. Cap halal. Katak rebus. Boleh makan? Tak boleh. Walau ada besar cap halal sekali itu dah tentu cap halal palsu. Cap halal. Apa lagi? Arak. Tuak umpamanya. Tak halal. Walau kau ada cap halal sekalipun. Yang nama orang Islam kena nampak cap halal atau cap haram walau tak bercap. Orang yang dah boleh nampak cap halal atau cap haram yang tak ada bercap akan nampak cap kufur walaupun tak bercap. Sebab itu Nabi bilang, walau yang tak boleh baca sekalipun nampak. Bermakna itu logo dia tu, kafir dia itu boleh dinampak oleh orang yang tak boleh baca. Memang yang ada memang tak nampak dia punya kafarah, tak nampak, tetapi nampak kekufurannya. Nampak kekufurannya. Kita tulis pada dahinya, iaitu apa fikrahnya. Kita kena faham cakap Nabi kadang-kadang real. Memang ada orang boleh nampak kafarah. Yang ada orang tak nampak perkataannya, tapi nampak konsepnya yang tertulis pada dahinya yang keluar pada otaknya. Zahir nampak. Zahir nampak. Jadi Nabi sebut, walau yang tak tahu baca sekalipun, tak tahu baca macam mana dia boleh nampak? Maknanya tak nampak huruf kafnya, tak nampak huruf fa-nya, tak nampak huruf ra-nya, tapi nampak kufurnya dalam konsep dan pemikirannya. Nampak jelas dengan nyatanya sekali. Nampak sekali. Ada labelnya dia. Segala benda-benda dia, ada labelnya dia. Bagaimana kita orang Islam, segala benda yang kita makan, semua dalam rumah kita, semua rumah kita. Dari lampu sampai ke kipas, sampai ke makanan, sampai ke tamar, semua ada cap halal tak? Semua ada cap halal walaupun tak ada bercap halal. Ini kursi ada cap halal. Kerana aku tidak beli daripada duit haram. Aku tidak tumpah daripada orang. Walaupun tak ada tulis, aku nampak aku tahu ini halal. Semuanya begitu. Orang punya, kalau aku ambil, ada cap halal tak? Tak ada cap halal, bahkan cap haram. Ada tulis tak? Tak ada tulis. Orang betul huruf tahu tak sekali? Orang yang tak tahu baca kaf itu apa, fa apa, ha itu apa, ra itu apa, mim itu apa. Tapi kalau bilang, ni benda saya curi tahu daripada jiran sebelah. Orang yang tak tahu baca pun akan bilang, kita tanya sama dia, halal ke haram? Dia akan bilang apa? Haram. Mana boleh awak curi orang sebelah? Awak tahu baca? Saya tak tahu baca. Mana awak tahu yang haram? Kalau dah curi tu namanya haram. Begitulah. Dia tak tahu baca. Dia memang tak tahu baca. Tapi kita bilang dia, mana boleh curi? Kenapa? Halal ke haram? Haram lah. Kita tahu dia tak tahu baca punya orang. Macam mana dia tahu haram? Tahu, dia tahu itu haram. Yang nama orang mukmin, walaupun dia tak tahu baca perkara kufur, tapi sebab itu nanti tipu daya dia banyak yang sedar. Apabila kita sebut dajjal ya, kena faham ya tuan-tuan ya. Bukan hanya yang lidah keluar dengan mata dia mendelik mata sebelah tu, apa terpelohong begitu, yang sebelah terpelet begitu. Bukan begitu saja ya. Ketika itu dah too late dah. Ketika itu dah too late kalau kau bilang baru aku nak percaya, aku tak percaya. Dia punya konsep dia daripada zaman Nabi Adam sudah ingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Maka apabila makin zaman makin akhir makin banyak, apabila dia makin muncul, hampir nak muncul, makin semua sistemnya, penerapan dia semua sudah ada. Dia keluar hanya, kau tengok, dia keluar hanya 40 hari dan dia pergi tempat sekejap. Tapi boleh pengaruh macam mana tu? Pasal dia punya konsep dia tu dah menyeluruh sebelum dia keluar. Jadi apabila kita sebut dajjal ni, jangan kau sangka pada ketika tu saja. Kau nak tengok dahi dia ada cap kafara baru kau nak bilang kufur. Tulit. Baru kau nak makan kuih, kau bilang, haram rupanya. Kau dah telan 3 suku, tinggal suku saja dah dalam mulut kau saja. Begitu ya. Baru kau nak nampak, baru mana nampak label haram dia. Kau kena pandang label dari sebelum kau sentuh dia sekalipun. Sebelum dajjal keluar sekalipun, kau kena tahu konsep dia. Yang halal, yang haram, yang betul, yang kufur, yang tak kufur. Kau kena tengok ini cap, ini kufur punya bawa. Kenapa? Dari kufur membawa kepada kufur. Dari kufar membawa kepada kufur. Daripada orang kufar yang nak membawa anda kepada kekufuran. Anda kena tahu itu. Anda boleh kena boleh cium. Anda kena boleh detect itu dari sekarang. Kalau anda tidak boleh detect dan tak boleh tahu, susah anda. Ya. Anda boleh tahu. Ini daripada kufar membawa kepada kekufuran. Tidak. Yes. Abstain, jauh. Tapi macam mana?
Dunia ni jangan bimbang, dunia ni Allah punya lah. Dunia Allah punya. Yang mengatakan mukmin dan halal jauh lebih banyak daripada yang kufar membawa kepada kufur. Jauh lebih banyak. Pasal kau perakus, yang dikasih entah apa-apa pun kau berebutkan sangat. Entah apa-apa nipukan kau pun kau rasa itu yang penting sangat. Kau temahak dan kau perakus. Baik itu kau rasa yang dibawa tu sangat-sangat berharga pada dirimu. Walhal semua tu tak berguna belaka. Begitu. Dari sekarang dah boleh baca. Nabi dah bilang kau ada labelnya dan boleh baca oleh orang yang walau tak pandai baca sekalipun. Tak pandai baca sekalipun. Kalau tak pandai baca sekalipun bermaknanya huruf tu tak ada. Kalau boleh bagi orang yang tak pandai baca, ada beza tak dia nampak dengan kafara dengan dia tak nampak? Kan tak ada beza. Maka apabila benda tu tak ada beza, yang boleh baca dan tak boleh baca, bermakna benda tu ada tertulis ataupun tak ada tertulis. Kalau dia kufur, kau boleh baca, kau akan boleh faham. Kau akan boleh baca, kau akan ada boleh faham. Kau nampak ini daripada sistem kufar. Membawa kepada kufur. Sorry, I don't want to follow. Sorry, elak. Kau selamat. Ujungnya neraka tu. Ujungnya su'ul khatimah tau. Ujungnya dibawa iblis tau. Na'udzubillah ya. Jangan kau ingat, tak apalah ni dunia. Asal yang bawa daripada mereka, itu namanya tipu. Dia takkan bilang, bawa salib. Dia akan tak ada bilang, makan babi. Itu namanya tipu. Kalau gitu dah nyata-nyata tak ada siapa nak ikut. Dah nyata-nyata dia tak ada siapa nak ikut, itu namanya tipu. Yang dibawa nampaknya masjid, yang dibawa nampaknya sajadah, yang dibawa nampaknya orang alim. Tanpa kena tahu itu namanya tipu ya. Allah akan beri orang-orang soleh dapat kesan, maka jangan kau tidak dapat kesan. Kau jangan tunggu pada hari itu baru kau nak baca pada dahi dia. Kalau dah pada hari itu orang yang tak boleh baca pun boleh baca, dari sekarang pun orang yang belum ada tulisan pun dah boleh baca. Dah boleh baca bahawa ini adalah sistem kedajjalan daripada zaman dahulu ya, dan dulu. Paling takut oleh Rasulullah sebelum Dajjal adalah apa? Lebih takut pada Dajjal ulama su'. Itu paling takut, membawa orang keluar daripada agama Allah Ta'ala. Ulama yang tak jujur, barang dijauhkan Allah Ta'ala. Janganlah kita dapat ulama yang sedemikian bimbing kita pada jalan yang salah. Berlindung, apatah lagi, jauhkanlah ya Allah. Janganlah kita jadi kuncu-kuncu daripada ulama su' ataupun kita sendiri bertekam menjadi ulama su'. Sebab jadi ulama su' senang, tak payah ilmu ya. Dah boleh jadi ulama su'. Kalau untuk ya Allah jadikan aku alim besar, tu payah sikit. Boleh minta juga. Tapi untuk ya Allah jangan jadikan aku ulama su', itu kena minta. Sebab nak jadi ulama su' senang. Tak payah ilmu pun boleh jadi ulama su' ya. Jadi dia punya cap kufur tu ya, kafir tu, orang boleh baca walaupun yang tak pandai baca. Bagi orang tak pandai baca, tak ada beza sama ada tulisan atau tak ada tulisan. Kok dia boleh baca. Bermakna ada tulisan tak ada tulisan pun orang boleh baca. Bagaimana orang buta huruf tak buta huruf pun boleh baca, begitulah orang buta mata ataupun tak buta mata akan boleh dapat tahu ya. Asalkan kau tak buta mata hati, kau akan dapat tahu bahawa ini adalah daripada diayah orang-orang Dajjal dan kuncu-kuncunya ya. Sekali lagi kami sebut, jangan tunggu pada hari itu baru kau nak tengok ada cap kufur tak ya, tengok dahi dia macam tak ada aje. Tengok macam tak ada aje. Kalau dari sekarang kau dah tak nampak linting lihat, pada hari itu lagi kau lagi terhijab. Sekarang ni masih terselah nyata tau, kufur tak kufurnya kau masih nampak nyata. Iman kau masih ada. Kalau ketika inilah kau dah tak dapat lihat kufur tak kufurnya, pada hari itu lagi kau tak dapat lihat. Kau kena boleh mampu melihat daripada sekarang. Daripada sekarang kau dapat lihat. Kau kena lihat begitu ya. Baik. Yang nama orang Islam, contohnya kalau pergi pasar raya, kena dapat melihat benda ada cap halal ataupun ada cap haram, walaupun tak ada cap. Kebanyakan benda tak ada cap haram, tapi kau tahu dia haram, betul tak? Seolah-olah macam ada cap haram. Dajjal begitulah. Walaupun kau tak nampak kufurnya, cap kufurnya, tapi kau nampak, bukan seolah-olah, kerana memang ada cap kufurnya. Kau kena faham, kau akan dapat tengok begitu ya.
Ketiga, menghindarkan diri daripadanya jika dengan cara pergi ke Mekah atau Madinah atau duduk berdiam di rumah, dan jangan bergaul sama sekali dengan masyarakat yang telah tergoda oleh fitnah Dajjal. Dan hendaklah ia melarang golongan perempuan dan anak-anak untuk keluar rumah. Hendaklah ia melarang golongan perempuan dan kanak-kanak dari keluar rumah. Kerana kebanyakan pengikut Dajjal adalah dari kalangan orang-orang jahil dan golongan perempuan seperti disebutkan dalam hadis. Ya. Baik. Kita baca dahulu. Cara pergi ke Mekah Madinah, kita boleh selamatkah? Not really. Memang Mekah Madinah dia tak boleh masuk. Tetapi orang Mekah Madinah akan keluar dapatkan dia berbondong-bondong. Itu bahayanya. Lepas tu sekarang setengah orang Mekah bukan main bangga. Wahabi kayak gitu pun bangga. Ngada-ngada. Alah, korang jangan yoyo orang. Ke negeri kami confirm Dajjal tak boleh masuk. Betul, negeri kamu Dajjal tak boleh masuk. Tetapi kamunya Dajjal boleh masuk. Dari sekarang dalam hatimu Dajjal dah masuk. Maka pada ketika hari itu nanti, orang Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Tapi orang-orang Mekah Madinah akan keluar dapatkan Dajjal. Wahai Mr. Dajjal, help us, help us. Ini dia satu ni, Pak Agak mana ni, dia sudah kontrol semua kita. Kita tak boleh pulang larang dia dengan compang campingnya, dengan sengketnya, dengan kain pelekat dia. Kita tak boleh terhalang pula dengan dia. Siapa Pak Agak tu? Mahdi. Oh, Mr. Dajjal, help us, Mr. Dajjal, help us. Keluar berbondong-bondong. Aku rasa kau yang patut tak ada Mekah Madinah. We leave Mekah Madinah to you. Oh, never mind. Come, we plan outside first before we come in. Padahal memang dia tak boleh masuk. Berbondong-bondong. Kau tak sedar. Kenapa kalau dia betul-betul, kenapa dia tak masuk? Memang dia tak boleh masuk. Dia nampak malaikat halang dia. Yang lain tak nampak. Kau kena nampak kenapa dia tak boleh masuk. Kau kena nampak kenapa dia tak boleh masuk. Berbondong-bondong. Gempa Mekah. Sama ada betul-betul gempa ataupun gempa jiwanya. Alhamdulillah selalu bilang gempa jiwanya. Betul-betul gempa ataupun gempa jiwanya. Alhamdulillah selalu bilang gempa jiwanya. Gempa jiwanya macam kena earthquake, gegar rasanya. Loh. Sebab orang kan ada service. Di depan Mekah sekarang kat Madinah, Mekah kotor tau. Kalau kita zahir aja nampak, sebab kita pergi sana pasal nak ibadat. Jadi kita tak campur kehidupan mereka. Itu bukan campur gaul kehidupan mereka. Jauh lebih kotor daripada orang-orang lalai dan mereka daripada orang KL, orang Singapura. Dengan orang New York lebih kurang kotor kehidupan mereka tu. Na'udzubillah min dzalik ya. Tanya pembantu-pembantu yang bisa jadi berkhidmat di tempat mereka tu, apa macam mana mereka cerita semua. Kau tanya mereka tu, liar kehidupannya tu. Agak-agak mereka selesa tak agaknya? Tak selesa dengan sinar Imam Mahdi. Mereka akan keluar dapatkan Dajjal. Nak selamat pergi mana? Hadramut. Itu confirm selamat. Sebab Nabi sudah rekomen pergi Hadramut. Ya Rasulullah, ketika dia tengah kami nak ke mana? Nabi mengatakan ke Aqsal Yaman, pendalaman Yaman. Ke Aqsal Yaman, pendalaman itu selamat. Ya. Ulama mengatakan Mekah Madinah dia tak boleh masuk, tapi orang Mekah Madinah keluar dapatkan dia. Hadramut dia masuk, tapi orang Hadramut reject dia. Kau pergi pekan A, kau pergi pekan B. Pekan A, Samsing tak boleh masuk. Tapi orang pekan A semua keluar dapatkan Samsing. Pekan B, Samsing masuk. Tapi pekan B, orang pekan B gasak Samsing. Mana kau lagi selamat? Duduk pekan B lah. Begitu ya. Itu selamat. Ya, orang-orang salih begitu ya. Jadi, itu di antaranya Dajjalnya. Nak keselamatan dia begitu ya. Kemudian anak isteri kena jaga dekat rumah. Jaga dari sekarang ya. Jaga dekat rumah betul-betul literally kunci. Tapi kalau kau kunci sekalipun, kau ikat mereka sekalipun, dia boleh naik hutang dalam rumah. Kalau kau tak ikat imannya dari sekarang. Tak boleh, awak saya tak izinkan keluar. Sekarang awak tenang. Saya tak peduli bang, saya dah lapor. Saya dah begini, ikut awak apa ke dana. Tengok saya apa ada jadi isteri awak. Sekarang dah banyak keluar perkataan gitu tak? Sekarang dah banyak. Ikut awak awak punya konsep. Tengok saya susah, saya terikat, saya begini. Tak apalah awak punya konsep. Dah lah awak teruslah dengan konsep awak. Saya dah lapor, saya dah sakit, saya nak itu, saya nak ini, semua gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau betul-betul isteri kau tak jaga didik betul-betul, kau kuncilah kau ikat dia jadi loktang kat rumah, nanti kau tak boleh terhandle. Lebih dahsyat daripada loktang dekat rumah nanti. Allah, jauhkan sekali ya. Dari sekarang sudah mula lentur. Yang sekarang dah mula kau pasang gate, pasang rantai semua. Bukan itu. Rantai imannya. Belenggu nafsunya.
Tundukkan apa egonya, kawallah dengan takwanya, peliharalah dengan salatnya, masukkanlah kubur dalam junnah puasanya. Itu isteri kita, ya. Kemudian yang zahid memang jangan banyakkan isteri kita pergi ke pasar raya, pusat beli belah tu semua tu tempat-tempat tak bagus, ya. Tempat-tempat yang banyak mengganggu pemikiran orang, ya. Baik. Jadi yang maksud jangan keluar rumah tu bukan hanya jangan keluar physically, ya. Tapi dalam sekarang kau dah kasi anak kau keluar rumah, suka dia dalam rumah, tapi suka dengan benda-benda yang ada kat luar rumah. Masuk melalui apa? Handphone. Masuk melalui internet. Masuk melalui YouTube. Tinggal tunggu nak ambil anak isteri kau keluar saja. Yang di dalam luar banyak dah fit in. Dah apa, masukkan macam-macam fikiran dalam otak orang-orang perempuan kau. Tinggal tunggu dia keluar saja. Ketika itu baru kau nak lock everything, dia berpencak dalam rumah sekali. Kesurupan dalam rumah. Baik. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna aktsara ma yattabi'uhul a'rabu wan nisa hatta inna ar-rajula yurawidu ummahu wa bintahu wa ukhtahu wa ammatahu wa yuthikuhunna ribatan makhafatan ay yakhrujna ilaih. Dan kebanyakan yang mengikut Dajjal itu ialah daripada golongan Arab Badui, Arab totok, yang tak ada hukum, yang tak ada tamadun. Arab Badui, bukan Arab tamadun, Arab berilmu, Arab yang tak belajar hukum. Badui. Kalau sekarang kita bilang banyak Badui tu mana? Yang kaya raya, yang mewah. Tanda Badui sekarang yang ada dekat bangunan tinggi-tinggi kaya raya. Sebab satu masa dulu mereka semua orang yang beleging, tak pakai baju dan ngodok tu apa, kaki ayam, ya. Sekarang jadi kaya raya. Itu Badui. Itu Badui. Tak tengok Badui dan sekarang kau jangan ingat yang compang camping, yang pakai baju bulu, yang pegang tombak begitu macam orang asli. Mereka dah bertukar kulit menjadi orang yang kaya raya sekarang. Bikin bangunan tinggi-tinggi. Semuanya begitu. Yang tak Badui, yang tak ada bangunan tinggi-tinggi. Hadramut, negeri Yaman, negeri Urdun, sebahagian daripada Mesir, semua itu tak Badui. Itu tak Badui, ya. Yang Badui itu yang kau tengok oleh yang selain itu, Arab Badui. Kalau Arab Badui, itu penghulunya. Termasuklah Jawi Badui, sama juga. Termasuklah Jawi Badui, ya. Dan golongan perempuan sehingga seorang lelaki memujuk ibunya, anaknya, saudara ibunya dan yang perempuan, ia terpaksa mengikat mereka dengan tali supaya mereka jangan keluar menemui Dajjal. Sampai kena bilang jangan mak, jangan kak, jangan. Kau ni semacam lah pikiran kau ni, kau lah begini, semua tu Allah. Semua tu kena pujuk, kena rayu. Saking kan nak keluar ikut Dajjal, ya. Jadi berdiam diri dalam rumah dan tidak bergaul dengan orang yang telah terpengaruh dengan pikiran Dajjal merupakan salah satu daripada jalan yang selamat. Stay home. Itu betul selamat. Stay home. Jaga diri kita sendiri, ya. Itu adalah lebih selamat lagi, ya. Dan tidak usah difikirkan dari mana mendapatkan makanan dan minuman kerana telah disebutkan sebelum ini bahawa tasbih dan takbir di kala itu berfungsi sebagai makanan dan minuman bagi orang-orang beriman. Dari sekarang, ya. Dari sekarang jangankan kita makan tu dah kena banyak tasbih tu, ingat Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Allah Maha Suci untuk disekutukan. Allah Ta'ala Maha Suci untuk nak diderhakai. Allah Maha Suci daripada untuk aku tak percaya, tak yakin dengan kemampuan Allah berikan aku makan dan minum. Kalau selagi masih kamu hidup, adalah rezekimu. Kau jangan bimbang. Mereka sekat macam mana kepada orang golongan mukmin sekalipun, Allah yang beri makan kepada golongan mukmin. Mereka halang macam mana sekalipun, Allah yang beri makan, ada makanannya. Makanannya apa? Sekarang lebih daripada mewah. Makanannya apa? Walaupun tak mewah, tapi tetap ada makanan, tetap ada makanannya. Ya.
keempat membaca 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi seperti yang disebutkan dalam hadis Baik, kita nak tengok dan kita baca tafsirnya Betul. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir 10 ayat terakhir itu daripada alladzina kanat a'yunuhum fi ita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Jangan ambil daripada ayat yang 100. Kau ambil daripada ayat yang 100 memang ayat Quran, memang baca ayat Quran. Tapi untuk elak pada fitnah Dajjal ambil daripada ayat 101. Kalau ikut segi makna ambil daripada ayat yang ke-100. Apa? Ayat yang ke-100? Wa tarakna ba'dahum yawmin yamudu fi ba'd wa nufikha fi sur fa jama'anum bukan warang jahannama lil kafirina arba. Kami palingkan jahanam kejaman pada orang kafir. Ayat ke-10 ada sebut kafir. Kalau kau ambil ayat yang ke-100, ayat yang ke-100, maka kau ingatkan ini semua tu untuk orang kafir. Bukan. Kau ambil daripada ayat 101, itu termasuk orang kafir tak orang kafir. Kalau kau ambil daripada ayat 100, kau akan sangka ini ayat ini semua untuk orang kafir, maka aku selamat. Tapi kalau kau ambil ayat ini, ayat 100 simpan untuk baca sama sekali. Tapi maksud ini ialah apa? Yang tertutup hatinya, termasuk kafir tak termasuk kafir. Termasuk kafir tak termasuk kafir. Kalau kau ambil daripada ayat 100 saja, kau sangka ayat ini semua untuk orang kafir, bukan untuk kau. Tapi kalau kau ambil daripada 101, kau tahu ini termasuk untuk engkau. Dan takut-takut kalau kau jadi kafir betul. Begitu Kesan mahumnya, kalau ambil 101 dengan ambil daripada 100, jauh bezanya. Maka ikut apa yang disyadang oleh Nabi. Ini maknanya kalau ikut alladzina, ialah kita kena ambil daripada makna yang sebelumnya. Betul. Kalau ikut dalam makna Al-Quran. Tapi dalam pengamalannya, ikut apa yang diajar oleh Nabi. Kesannya lebih, efeknya lebih kuat memelihara dari kalau kau ambil 101 daripada kau ambil 100. Kalau kau ambil ayat 100, ada sebut tentang orang kafir. Jadi kau rasa ayat itu adalah untuk orang kafir. Ayat ini semua untuk orang kafir, bukan untuk engkau. Tapi kalau kau terus ambil ayat 101, kau akan sangat-sangat waspada. Sebab fungsinya ini ialah untuk apa? Apabila memelihara daripada fitnah Dajjal. InsyaAllah yang berikut ini akan kita sambung baca pada pertemuan yang akan datang, yang keempat baca surah ayat 10 Kahfi, kemudian baca doa baca doa setiap kali lepas sembahyang setiap kali, bukan lepas sembahyang, sebelum salam, lepas tahiyat fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma qfid ma qaddantu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu ma asraftu wa man ta'alamu bihimni. Ujungnya min fitnatil masihid dajjal, min fitnatil mahya wal ma' wa min fitnatil masihid dajjal. Itu semua tu setiap waktu. Hatta sembahyang sunat sekalipun kau nak baca tak ada, memang dituntut sebetulnya memang dituntut semuanya, hatta sembahyang sunat sekalipun Jadi apa dengan plus itu, plus baca apa? Surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Plus apa lagi kena baca? Apa lagi kena baca? Itu tak boleh tidak, semua orang kena baca. Kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf, tak boleh tidak kena baca. Anak baca ayat ni, anak baca ayat ni. Fiqh dia tak baca, sayang. Kena baca fiqh, kena baca tauhid, kena baca tasawuf, itu kena baca fardu ain, kena baca. Tak boleh tidak Wallahu alam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.